محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار
سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam Husnul Khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam Husnul Khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku, Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritualnya. First Move Childcare Center ini, First Move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kita kepada insan-insan di permukaan bumi, termasuk khususnya kepada followers, kepada likers, kepada YouTubers, kepada Instagramers kita yang dapat bersama-sama pada malam ini, tuan-tuan. Tadi kita punya titisan embun pagi antara kuliah subuh dengan kuliah duha, dan semalam juga mempunyai hits yang begitu besar, sampai mencecah dekat 130,000 begitu kan, itu besarlah. Dan alhamdulillah, ini semuanya dengan sokongan dan dukungan tuan-tuan dan perempuan. Dan tuan-tuan dan perempuan yang cintakan ilmu, tuan-tuan dan perempuan, kita bersiaran ini hari yang kan malam yang 129. Dan teman-teman daripada hari pertama 13 hari bulan Mac sampai sekarang ni masih lagi menunjukkan loyalty, ketaatan dia, setia dia kepada program ini. Dan semakin ramai bila like and share. Tolong like and share, like and share, like and share. Tag kawan-kawan kita, like and share, tuan-tuan. Sayang, kita paparkan, malam tadi kita paparkan insan-insan ilmu, insan-insan agamawan malam tadi, tuan-tuan, dari berbagai-bagai bidang, kita tampilkan di sini, tetapi asas perbincangan kita ialah Islam. Jadi pada malam ni, tuan-tuan puan, kita datangkan seorang yang telah muncul 2 kali, ini kali yang ketiga dia muncul, dan seorang, tuan-tuan, adalah kali yang pertama. Iaitu yang pertama itu, tuan-tuan, Dr. Nik Salida Suhaila. Tuan-tuan, saya pun pernah satu masa dulu berforum di salah satu masjid di wilayah persekutuan ini bersama dengan beliau, dan rasa-rasanya beliau pun pernah ada bersama dengan kita dalam beberapa program sebelum itu, tuan-tuan dan puan. Dan alhamdulillah beliau berkhidmat dengan pada universiti, dan tuan-tuan sebagai pengajar dan juga sebagai tenaga penggerak Islam, pekerja-pekerja Islam, penggerak Islam, insya-Allah daripada muda sampai sekarang pun muda lagi, masih muda lagi, tuan-tuan dan puan, tetapi yang pastinya pergerakannya untuk meningkatkan martabat Islam tidak henti-hentinya, insya-Allah. Itulah Dr. Nik Salida Suhaila. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan, ialah Tuan Haji Izzuddin Haji Ghazali. Tuan Haji Izzuddin Haji Ghazali, paparan yang ketiga pada malam ini, tuan-tuan dan puan, bersama dengan kita, iaitu Kaunselor Kanan Jabatan Penjara Malaysia. Jadi tajuk yang kita bincang, tuan-tuan dan puan, ialah tajuknya Jadilah Pendengar yang Baik. Jadilah Pendengar yang Baik. Kenapa kita pilih tajuk ini, tuan-tuan dan puan? Saya agaknya adalah manusia-manusia yang nak ditujukan kepada tajuk ini. Sama ada saya menjadi pendengar yang baik atau tidak pendengar yang baik. Nak katakan pendengar yang tak baik, tapi saya dah berkahwin 47 tahun, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, masih tegak, masih utuh, masih kukuh. Antara sebabnya agak saya lah kerana sistem komunikasi
yang kita rancang, yang kita aplikasikan, agak-agaknya bersesuaian dengan isteri, bersesuaian dengan suami, akhirnya dapat kita bertahan setelah 47 tahun ini. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah tak lama lagi nak merayakan 50 tahun perkahwinan kita, tuan-tuan dan puan. Insya-Allah, jadi kita ada pakar-pakarnya pada malam ini. Dan untuk permulaannya, ladies first. Kita bagi ladies first, iaitu Dr. dulu untuk membincangkannya. Doktor, tolong berikan sikit mukadimah. Kalau tajuknya ialah jadilah pendengar yang baik, pendengar yang bijak, apa agak-agaknya mukadimah yang paling baik untuk 4-5 minit untuk kita memukadimahkan perbincangan kita ini? Sila Dr. Salidah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka khalaqul azim wa innaka sami'un alim innaka ghafurur rahim innaka rabbul arsyil azim innakal barul jawadul karim. Alhamdulillah, terima kasih yang berbahagia Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali, moderator kita dan merangkap speaker kita juga malam ini, insya-Allah. Yang saya hormati panel yang bergandingan malam ini. Yang berbahagia Tuan Haji Izzuddin Ghazali, seterusnya tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Datuk khabarkan ini kali pertama saya di paparan ini ya, pada kali yang ke-129. Tapi sebenarnya Datuk lupa ini yang kedua saya. Oh. Saya hari itu dengan Datuk dan moderatornya Ustaz Amir Nur Hizam kalau saya tidak salah. Okay. InsyaAllah. Jadi tajuk malam ini saya rasa kalau kita dengar daripada Datuk sendiri seorang-seorang pun cukup dah. Cerita pengalaman hampir 50 tahun menjadi pendengar tu, Masya Allah. Saya rasa ya Allah kan. Saya tahun ni masuk tahun yang ke 21 ulang tahun perkahwinan. Tapi saya rasa macam bila ya saya mendengar, rasa macam belum cukup mendengar lagi, perlu mendengar lagi, insya-Allah. Jadi itulah bila kita bawa tajuk yang pada saya sebenarnya ringan ya, tetapi bila dikaji, dibaca, dibelik apa kitab-kitab buku-buku yang ada, rupanya ini satu perkara yang besar Datuk. Ya, kalau kita lihat firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-18 yang menjadi pendahulu kepada bicara kita malam ini ya, yang mana firman Allah menyebut allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, ya, iaitu orang-orang yang mendengar perkataan-perkataan lalu mengikuti apa yang baik. Apa jadi pada mereka ini? Allah kata mereka yang mendengar perkataan-perkataan dan mengikuti yang baik. Allah kata ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang diberi petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Ya, jadi daripada surah Az-Zumar ayat yang ke-18 sebagai pendahulu kepada bicara kita malam ini, ya, orang yang mendengar dan memilih yang baik-baik untuk diikuti, mereka ini Allah kata orang yang diberi petunjuk dan mereka ini orang-orang yang berakal. Ya, jadi dalam kehidupan kita hari ini, ya, sehari-hari dalam masa 24 jam ini macam-macam kita dengar. Kadang-kadang kita dengar dengan telinga, kadang-kadang kita dengar dengan mata. Ya, kita lihatlah itu ya. Kita tahu sesuatu perkara dan kita memilih untuk mengikuti yang baik, atau kadang-kadang kita memilih untuk mengikuti yang kurang baik, kadang-kadang kita pilih untuk ikut yang tidak baik terus. Ya, kenapa ia berlaku? Kerana kita tidak mendapat petunjuk dan kita tidak menggunakan akal. Ya, justru yang kita nak lihat malam ini ialah bagaimana menjadi seorang pendengar yang baik. Mudah-mudahan kita mendapat petunjuk dan juga termasuk dalam orang-orang yang menggunakan manfaat akal yang Allah berikan kepada kita. InsyaAllah mudah-mudahan. Ya, jadi selain daripada firman Allah itu, kita melihat bagaimana tindak tanduk Rasulullah SAW ya dalam mendengar. Ya, ada
kisah-kisah yang menunjukkan kepada kita, oh ini rupanya cara Rasulullah mendengar. Ya, saya bawa sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Al-Walid, ya, yang mana ketika duduk-duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kata Rasulullah, wahai Abul Walid, katakanlah apa yang engkau nak kata Nabi. Jadi Abu Walid ni cakaplah apa dia nak kata. Sehingga disebut oleh Utbah ni, Abu Walid ni, dia kata, Nabi tidak mengucapkan apa pun sehingga aku menghabiskan kata-kata aku, kata Utbah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Utbah, engkau dah selesai ke? Ya, jadi Utbah jawab sudah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, maka dengarkanlah dari aku pula, kata Nabi. Jadi santunnya Datuk kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tak cerita lagi bila datang seorang wanita tua hampir pada Nabi nak cerita sesuatu, Nabi dengar dari awal sampai akhir. Datang pula budak perempuan kecil pada Nabi, pegang tangan Nabi, ajak bercakap, berbicara, bercerita, Nabi duduk dengar dengan penuh minat. Ya, kemudian itulah akhlak yang Rasulullah tunjukkan, ya, bahawa sebenarnya ialah kalau kita lihat dua telinga itu lebih banyak daripada satu lidah. Allah. Olah-olah simboliknya banyakkanlah mendengar, kurangkanlah bercakap. Sebab yang kita dengar ini kadang-kadang kita tak boleh pilih. Tapi yang kita nak cakapkan kita boleh pilih mana yang baik sahaja kita sebut. Jadi insya-Allah Datuk sebagai permulaan, ya, itulah mukaddimahnya tajuk kita malam ini, menjadi pendengar yang baik insya-Allah. Cantik, Doktor. Minta maaf, Doktor. Minta maaf. Sebenarnya Doktor dah pernah bersama dengan saya. Saya minta maaf pasal terlalu banyak. 120 orang lebih. Bayangkan tuan-tuan. Bukan 100, dekat-dekat 200 orang. Sebab waktu malam ni kadang-kadang kita ada 4 orang. Kadang-kadang 3. Biasanya 3. Seperti malam ini. Siang, tuan-tuan, tengah hari kadang-kadang kita ada program. Besok kita ada program pukul 11 pagi kita ada program. Pagi pastinya pukul 7 kita ada program. Jadi oleh kerana banyak simpang siur begitu tu, agaknya terlupa sikit lah. Apapun tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya harap kali ini kali yang kedua dan ada yang ketiga, ada yang keempat, ada yang kelima. Tuan-tuan, inilah yang kita lakukan tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Seluruhnya kita lakukan tuan-tuan atas nama Yayasan Sabha, satu yayasan non-profit making untuk mendirikan kompleks Anjung Husnul Khatimah berjumlah 12 juta ringgit, didirikan atas nama wakaf, zakat, infak, sedekah, fidyah, amal jariah, fi sabilillah, dan ini adalah sebahagian daripada jaringan itu tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi saya harap tuan-tuan, alhamdulillah sambutannya Doktor dan Tuan Haji Izzuddin kepada program dan juga kepada apa yang kita nak bangunkan Anjung Husnul Khatimah. Hari-hari kita ada 20, 30, kadang 70, 80 mereka yang datang untuk mengulurkan bantuan derma dalam berbagai bentuk. Setengahnya katakan tak nak resit, tak nak resit, tak nak resit. Maknanya ikhlasnya mereka tuan-tuan dan puan. Tapi kita sebagai yayasan yang profesional, kita keluarkan resit. Walaupun RM1 kita keluarkan resit. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah saya ingin pergi kepada Tuan Haji Izzuddin. Tuan Haji Izzuddin ni masa kami buat summer camp dulu, dia merupakan kita punya chief facilitator tuan-tuan. Lama dah. That was about 20 over years ago, 15 or 20 years ago. Jadi masih lagi dengan saya, masih lagi bertemuan, masih lagi, dan dia sudah ada master's degree dalam counselling, memegang berbagai jawatan dulu PDRM, pindah ke penjara, tuan-tuan telah membentangkan kertas kerja di peringkat nasional, di peringkat negeri dan sebagainya. Tuan-tuan telah memberi banyak counselling bentuk nasihat untuk tuan-tuan dan puan, peringkat keluarga, peringkat diri dan sebagainya. Kita dengar pada malam ini daripada Tuan Haji Izzuddin Haji Ghazali, tuan-tuan dan puan. Haji Izzuddin, saya nak diteruskan daripada apa yang disebutkan. Tadi doktor menyebutkan, masya-Allah, apa yang disebut oleh doktor tadi, ada 2 perkara yang sangat penting, iaitu orang yang mendengar, yang memilih yang baik-baik. Kemudian tu mendengar, daripada pendengaran yang baik-baik itulah diberikan petunjuk. Ada 2 dekat sini. Memilih yang baik-baik untuk didengar, dan akhirnya petunjuk diberi hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, saya nak kaitkan ini dengan tugas dan tanggungjawab Tuan Haji Izzuddin. Dia sebagai kaunselor kanan di penjara, tuan-tuan,
Dan penjara, tuan-tuan, bayangkan ya macam mana orang-orang di penjara. Saya tak boleh bayangkan sebab saya tidak ada di situ dan tidak pernah berada dalam situasi begitu. Tapi masa saya belajar di luar negara dulu, memang hampir setiap minggu kita bagi ceramah agama di penjara-penjara kerana kita dialu-alukan untuk beri ceramah sedemikian di beberapa penjara di negara-negara yang kami pergi, terutamanya di Amerika Syarikat dan sebagainya. Tapi apapun, Tuan Haji Izzuddin, apa dia untuk kita, untuk apa ni, prinsip-prinsip kaunseling yang banyak mendengar. Kaunseling ni tidak banyak interruption. Dia mendengar. Bayangkan Rasulullah dengar kepada anak muda, dengar kepada anak yang budak-budak, dengar kepada orang tua, habis bercakap baru tanya dah habis ke belum. Tuan-tuan nampak ni, punya sabarnya dia. Macam mana kesabaran kita mendengar itu digunakan oleh Tuan Haji Izzuddin untuk memberikan kaunseling kepada banduan-banduan yang berbagai-bagaian karakter mereka. Apa arti kesabaran? Apa arti no interruption? Apa arti memandang muka mereka dengan tepat? Apa arti mengangguk-anggukkan kepala? Apa arti, tuan-tuan, tidak mencelah-mencelah kalau misalnya tidak perlu dicelah? Sila, Tuan Haji Izzuddin. Baik, terima kasih Yang Berbahagia Datuk Dr. Hassan Ali. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Hassan Ali, saya punya guru, saya punya sifu, masih lagi sudi menjemput saya untuk kali yang ke-129 Yang Berbahagia Datuk, yang saya hormati, yang saya sanjungi juga. Biasanya Yang Berbahagia Datuk, Dr. Nik Salida ni kita nampak daripada jauh je. Masa saya belajar kat USIM dulu, duduk nampak daripada jauh, saya duduk kat bawah. Kan? Alhamdulillah. So hari ni Datuk bagi peluang pada saya untuk sama-sama semaya menjadi rakan panel. Saya rasa sangat berbesar hatilah. Dan kalau nak comparekan dari segi pengalaman, Datuk tadi 50 tahun, Yang Berbahagia Doktor 21 tahun ya. Yang saya pula baru nak masuk 14 tahun untuk usia perkahwinan. Tapi saya yakin dan percaya di mana saja usia perkahwinan itu, kemahiran mendengar ni adalah kemahiran yang sangat penting. Dan proses mendengar ni adalah satu elemen yang sangat penting dalam keluarga. Baik, bila Datuk nak saya kaitkan dengan konsep pendengaran dalam penjara, seperti mana yang Berbahagia Datuk maklumkan tadi, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, saya ada beberapa pengalaman bertugas. Contohnya, pengalaman pertama saya pernah bertugas di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman sebagai Ketua Unit Kaunseling Keluarga. Kemudian saya pernah bertugas di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan sebagai pegawai psikologi ataupun kaunselor di situ. Sekarang ni saya ditempatkan di penjara Kajang dan berhadapan dengan anggota dan pegawai serta banduan-banduan yang menjalani hukuman di situlah. Jadi saya rasa di antara 3 tempat saya bertugas ni, memang di penjara ni adalah gelanggang yang terbaik untuk saya memantapkan diri saya sebagai seorang kaunselor dengan kemahiran mendengar ni. Kalau tak dengar dia orang punya luahan ni memang penatlah. Tetapi cabaran saya pernah melakukan ataupun buat praktikal di agensi anti dadah kebangsaan. Pegawai anti dadah tu kata, cabaran cik menjadi kaunselor ni 10 dengar, 11 jangan percaya. Maksudnya kalau kita dengar 10 perkara, 11 jangan percaya kat dia orang ni. Lepas tu kalau masuk di penjara pun macam tu. Dengan banduan ni dia kata, dengar boleh cik, percaya jangan. Tapi inilah di antara halangan-halangan yang mungkin boleh kita atasilah. Sebab di Jabatan Penjara sendiri, sebenarnya ruang dan peluang untuk banduan ni meluahkan ni sudah ada. Untuk makluman Yang Berbahagia Datuk, Yang Berbahagia Dr. Nik Salida, tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, kita ada 5 fungsi utama di penjara ni. Kita tahan, lepas tu kita tahan dalam keadaan selamat, kemudian kita pulih, kita bantu pulihkan, kita layan sebaik yang mungkin, kemudian kita bagi pulangkan mula kepada masyarakat. So tahan, selamat,
layan, pulih dan juga masyarakat. Lima-lima ini adalah elemen penting sebenarnya dalam jabatan penjara, di mana banduan yang masuk kita akan layan. Kita akan layan sebab itu adalah fungsi utama jabatan penjara. Dan bila layan ni sudah pastinya kita mendengar lah. Kemahiran mendengar ni memang kemahiran yang penting. Bukan saja saya sebagai kaunselor, doktor ataupun medical doktor, pegawai perubatan yang ada dalam jabatan penjara. Kemudian kita ada pegawai kebajikan dalam jabatan penjara. Kita ada ustaz-ustazah yang terlibat dalam program keagamaan dalam jabatan penjara. Dan kita ada juga pegawai-pegawai jabatan penjara yang terlibat dalam program pemulihan. So mereka-mereka ini memang ada keperluan untuk menggunakan kemahiran mendengar. So kemahiran mendengar ni dalam konteks kepenjaraan adalah sangat-sangat penting lah. So dari segi kesabaran, dari segi ujian sudah pasti adalah yang berbagi Datuk, sebab masyarakat di dalam penjara ni seperti masyarakat di luar juga. Kalau kita susah nak percaya dekat orang kat luar, orang kat dalam tu apatah lagi, sebab mereka ni berlatar belakangkan jenayah. Dan saya pernah berkongsi pada siri yang lepas, rekod saya berjumpa dengan banduan 49 kali Datuk. So 49 kali keluar masuk ni, bila kita nak dengar cakap dia tu, kita sendiri pun macam percaya tak percaya kan. Tapi itulah tugas sebagai seorang kaunselor. Kalau kita tak mendengar, lagi bahaya tu. Lagi bahaya sebab kita bimbang dia akan melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Dan apa yang saya lihat, saya nak kongsi dengan berbagai Datuk yang bagi doktor, tuan-tuan perempuan, kemahiran mendengar ni sebenarnya bukan bermula di jabatan penjara. Kemahiran mendengar ni sebenarnya bermula di rumah. Sebab masa saya berhadapan dengan banduan-banduan muda, maksudnya banduan-banduan yang bersekolah di Sekolah Integriti Kajang, di mana mereka ni berumur 21 tahun ke bawah, melakukan jenayah di usia muda, kebanyakannya bila saya tanya kenapa perkara ini berlaku, sebab di rumah tiada orang yang mendengar. Di rumah tiada orang yang mendengar. So kemahiran ini memang sangat-sangat penting lah. Bila tak ada orang yang mendengar, kebanyakannya anak-anak muda, anak-anak remaja, dia akan pergi kepada orang yang suka mendengar apa cerita dia. Dan siapa lagi kalau bukan kawan-kawan. So kawan-kawan ni memang sentiasa welcoming, bahasanya sama, levelnya sama, ceritanya sama, dan kita bimbang dia akan membawa kepada kemudaratan. Untuk permulaan Datuk. Alhamdulillah. Para penonton yang mati sekalian, ya, saya dengar ini betul-betul tuan-tuan something which is very practical. Sangat-sangat praktikal. Apa yang disebut oleh Tuan Haji Izzuddin, tuan-tuan, macam mana jabatan penjaga 49 kes dia sudah berhadapan. Tuan-tuan bayangkan ya, banduan-banduan daripada berbagai latar belakang, memerlukan kesabaran, mana teknik-teknik dan juga garis panduan yang perlu ada untuk kita mendengar, juga luahan-luahan, curahan-curahan perasaan berbagai-bagaian. Dan tuan-tuan dan puan, saya rasa dalam bentuk-bentuk dan paparan emosi yang kita pun kadang-kadang tak tahan. Tetapi masih lagi dalam kepala kita. Boleh percaya ke tak boleh percaya? Boleh percaya ke tak boleh percaya? Yang disebutkan tadi, 10 boleh dengar, 11 jangan percaya. Tuan-tuan dan puan, apa yang disebutkan? Dengar boleh, percaya jangan. Tuan-tuan dan puan, ini tak nampak kurang sedap disebut begitu, tetapi inilah realitinya. Dan dalam suasana itulah Tuan Haji Izzuddin tuan menggunakan kepakarannya, master's degree-nya dan sebagainya lagi degree-nya untuk tuan-tuan berhadapan dengan insan-insan yang entah macam mana dalam hidup mereka, tidak berehat di rumah tapi berehat di penjara. Tuan-tuan dan puan, saya nak pergi kepada Dr. Nek Salida. Doktor, kalau kita tengok tadi Tuan Izzuddin, Tuan Haji Izzuddin, macam mana dia dapat menyesuaikan diri dia dengan keadaan-keadaan yang berlaku dalam penjara di Kajang tu dan sebagainya. Tetapi dia tadi menyebutkan di akhir-akhirnya seluruhnya bermula daripada rumah. Kita ni tuan-tuan para penonton ke udara sudah 129 hari, malam ni 129 malam. Hampir tak ada program kita dalam tajuk apa pun yang tidak menyentuh keluarga, yang tidak menyentuh mak bapak, yang tak menyentuh salat, yang tak menyentuh masjid, yang tak menentukan amalan-amalan Islami di rumah. Hampir tak ada tuan-tuan. Terutamanya peranan mak bapak dalam rumah tangga kita.
Jadi doktor ya, saya yakin kajian doktor buat, bacaan doktor buat, investigation doktor buat, research doktor buat tentang keluarga ni. Nak sambung, apa yang Tuan Haji Izzuddin mengatakan segala-galanya bermula di rumah. Ya. Tapi kalau misalnya tuan-tuan kalau bermula di rumah tapi anak-anak kita disebutkan tak ada peluang. Tak ada peluang nak bercakap, tak ada peluang nak meluahkan, tak ada peluang nak kita curahkan isi hati kita sebab tak ramai yang nak mendengar. Ayah tak nak mendengar, Abah Long tak nak mendengar, Kak Long tak nak mendengar, setengahnya macam jijik untuk mendengar. Macam mana dalam keadaan itu sebagai pakarnya Dr. Nik Salida, macam mana keadaan rumah tangga kita yang sedemikian itu? Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu Datuk, saya rasa mereka yang mengikuti program Datuk sehingga 129 hari 129 malam ini, saya rasa mereka ini sebenarnya adalah pendengar yang dimaksudkan sedang mendapat petunjuk dan juga adalah orang-orang yang berakal. Bayangkan dengan masa yang begitu lama, dengan pelbagai ilmu yang mereka peroleh, tidak ada mungkin yang tidak baik, semuanya baik-baik, semuanya untuk diikuti. Jadi itulah petanda dengan kesabaran, dengan ketulusan hati itu melambangkan mungkin permulaannya adalah daripada didikan yang bermula daripada rumah. Kebiasaan manusia ini kalau dia tidak suka mendengar, dia kebanyakannya suka membangkang. Kenapa membangkang? Pasal dia tak nak dengar habis, dia dah cakap itu salah, ini tak betul, ataupun dia ada pendapat dia yang dia nak orang dengar tapi dia tak nak dengar pendapat orang. Itu pun cara sebenarnya. Sebagaimana yang kita budayakan dalam rumah tangga, itulah sifat ataupun akhlak yang terbina, yang terlahir dan terpancar daripada peribadi anak-anak kita. Saya pun sebenarnya kadang-kadang tersedar juga bila anak-anak menegur. Datuk, contohnya bila dia bercerita panjang lebar, pada masa yang samalah kita berfikir tentang sesuatu yang amat penting. Kepala kita ni macam-macam kita fikir, lepas ni nak buat ni, lepas ni nak buat itu, yang tadi tak selesai lagi, tak apa, sekejap lagi kita email lah, nanti kita nak cari bahan untuk ceramah malam ni contohnya. Macam-macam kita fikir, masa itulah dia juga nak bercerita tentang sekolah dia. Hari ni hari pertama persekolahan bagi darjah 1 hingga darjah 4, Datuk. Jadi macam-macam anak-anak cerita tentang sekolah pertama, hari pertama selepas habis PKP, sehingga hari inilah, bukan habis lagi tapi sekolah dah mula. Jadi macam-macam nak cerita. Dan akhirnya bila dia cerita, saya mula-mula kita excited. Betul, ya Allah hebatnya, Masya Allah seronoknya. Bila dah panjang sangat, jadi itulah ya. Jadi I don't think you are listening, dia kata kan. So saya kata, dengar dari tadi kan macam ni. Dia kata, I don't like your response. Jadi saya kata, okey, tak apa, nanti simpan dulu cerita tu, nanti pukul 10.30 nanti kita cerita balik. Saya kata, itulah bila mana kita bincangkan tajuk ini, kebetulan ia berlaku baru sahaja, jadi saya rasa macam itulah yang Datuk maksudkan tadi, kadang-kadang kita tidak memberi masa yang banyak untuk mendengar sehingga anak-anak kita mencari telinga yang lain. Itulah yang kita takutkan, lebih-lebih lagi anak yang sudah mula pandai berkawan. Kalau yang kecil itu mungkin tidak luas pergaulan, tapi yang sudah pandai berkawan, kalau tidak boleh berjumpa secara offline, dia akan berjumpa secara online. Jadi cara hari ini untuk mendengar itu dalam pelbagai bentuk. Nak bersahabat, nak berkawan, bersosial pun dalam pelbagai bentuk. Jadi itu adalah cabaran. Dan dalam konteks kekeluargaan, saya rasa sebagai ibu bapa ataupun penjaga, yang pertama sekali kita kena tetapkan ataupun tanamkan kesedaran bahawa mendengar itu adalah satu sikap, satu sifat yang mulia. Mendengar itu, duduk diam sahaja, dengar cerita ataupun dengar sahaja perkongsian, itu pun dah jadi satu pekerjaan yang mulia buat seorang ibu, seorang ayah ataupun penjaga kepada anak-anak. Jadi kalau kita ingat, Nabi Musa AS pun sebenarnya karakter baginda ialah seorang yang kurang petah berbicara. Jadi kerana itu dia lebih banyak mendengar.
Dan kerana banyak mendengar itulah cara Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Nabi Musa. Ya, jadi banyak mendengar disebabkan tidak begitu terampil dalam berbicara. Dan ini satu kelebihan sebenarnya. Ya, yang menjadikan mungkin akhlak kita ni kurang bercakap benda yang tidak elok, ya, kurang berkongsi cerita tentang orang lain, kurang mengumpat, ya. Jadi itulah satu kelebihan yang kita kena tetapkan. Ini satu benda yang mulia. Begitu juga sebagai seorang ibu, seorang bapa, ya, kita tunjukkan satu contoh, ya, dan teladan kepada anak-anak supaya anak-anak juga menjadi pendengar yang baik kepada kita. Ya, bila sampai masanya nanti mungkin suatu ketika kita memerlukan orang untuk mendengar luahan hati. Ya, bayangkan kalau anak-anak kita hari ini kita tidak mendengar daripada mereka dan mereka merasakan bahawa mendengar itu bukan satu perkara yang perlu dilakukan sebagai tanda hormat. Jadi bila besok kita yang uzur, anak-anak sudah dewasa, ya, kita ingin mengongsi sesuatu, dia pula yang tak nak mendengar disebabkan kebiasaan itu. Ya, dalam keluarga kita tidak menunjukkan sikap mendengar sebagai satu sikap yang diutamakan. Dan yang kedua, tuan-tuan perempuan sekalian, selain kita tanamkan bahawa mendengar itu satu sifat yang mulia, yang kedua ialah kita berikan perhatian sepenuhnya. Ya, dan satu kajian menunjukkan bahawa setiap anak-anak secara purata, ya, di negara kita ini hanya mendapat 4 minit seorang sahaja masa yang daripada ibu bapa. Jadi secara purata 4 minit seorang. Ya, personal attachment ataupun masa yang bersifat secara individu lah, ya. Setiap anak itu cuma 4 minit satu hari, yang mana kita maklum hari kita 24 jam. Tapi kita sempat cuma 4 minit satu hari. Jadi 4 minit itu nak bandingkan 24 jam jauh sangat. Apa sebenarnya yang kita buat, ya, sehingga kan 4 minit saja untuk anak-anak. Walhal dia nak cerita satu hari punya cerita. Ya, jadi menginsafi keadaan itu, sebenarnya kita perlu pandai meletakkan prioriti lah dalam menguruskan masa setiap hari, ya, supaya kita dapat mendahulukan sikap memberi perhatian sepenuhnya kepada anak-anak. Dan yang ketiga, kita kalau bercerita soal anak-anak, kita selalu kena perhatikan bahasa tubuh, kita perhatikan intonasinya. Kadang-kadang anak-anak tidak menyusahkan, tidak mahu menyusahkan mak ayah. Ya, jadi bila mana kita minta dia bercerita, dia pun bercerita, tetapi menunjukkan kegembiraan, tapi sebenarnya jauh dalam sudut hatinya ada sesuatu yang dia simpan, ya. Jadi ibu bapa yang prihatin, yang banyak mendengar, pasti tahu apa sebenarnya yang dirasai oleh anak itu, yang mana tidak terzahir sebagaimana yang ditunjukkan. Jadi dengan sebab kita mendengar, sebenarnya tuan-tuan perempuan, kita dapat mengenal pasti sama ada anak kita ini ada masalah ataupun tidak ada masalah. Ya, Datuk, kalau misal kata kita tidak mengambil sikap mendengar itu dengan lebih banyak masa untuk mendengar, maka saya rasa kitalah orang yang paling tidak tahu apa sebenarnya yang berlaku kepada anak-anak kita berbanding guru-guru dan teman-temannya. Itu saja. Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan, ya, saya seolah-olah macam semalam malam tadi juga sedang berada dalam bilik tutorial kawan tuan-tuan, ya, mendengar daripada Dr. Nik Salida. Cantiklah tuan-tuan dan puan, ya. Dengan paparannya, dengan presentationnya, dengan ilmunya, dengan cangkumannya. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, ini sesuatu yang saya rasalah sayang tuan-tuan, ya. Kalau misalnya ada orang masih lagi dalam lapang-lapang keadaan sekarang ni tuan-tuan, ya, dah isyak pun dah sudah, makan pun dah sudah, kalau masih lagi tengok drama itu dan drama ini. Tapi inilah drama kehidupan yang sebenarnya tuan-tuan. Drama yang sana itu drama yang fake tuan-tuan depan, yang tak betul. Inilah drama yang betul yang kita cerita. Drama di penjara, drama di rumah tangga. Apa dramanya tuan-tuan? Dramanya satu dimensi kecil dalam kehidupan kita. Namanya mendengar. Jadilah pendengar yang baik. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, ya, daripada apa yang dibuatkan oleh Dr. Nik Salida tadi, saya nak sambung dengan Tuan Haji Zuddin, ya.
Tuan Haji, kalau kita tengok yang kita apa yang disebutkan oleh Dr. Nik Salida tadi kan, beberapa perkara yang penting, mendengar tu satu sifat yang mulia, beri perhatian sepenuhnya, tapi 4 minit satu hari, 4 minit satu hari. Saya terlalu yakin Dr. Salida ada orang tak mampu beri 4 minit pun. Macam mana nak mampu? Keadaan mendesak. Pagi-pagi pukul 7 dah pergi kerja, balik dalam pukul 6. Berehat 1 jam, sambung pula bawa Grab sampai malam. Pukul 2 pagi baru balik. Bila nak jumpa anak? Bila nak bercerita dengan anak? Ini tuntutan. Tuntutan mencari rezeki, dan kebanyakan sekarang ini terlibat dalam keadaan sedemikian, terutama kesan langsung daripada COVID-19 ini. Okey, itu satu. Nombor 2, yang kita tak ada ni, saya ambil cerita, terutama yang orang-orang tua-tua, nenek-nenek yang duduk di rumah kita. Nenek-nenek, tok-tok dan tok wan di rumah kita. Saya ada interview mereka. Mereka pun rasa bosan dalam rumah kita. Cucu ada 6 orang dekat rumah. Mak anak ada seorang, menantu ada seorang, anak saudara ada tinggal seorang dekat rumah tu. Tapi nenek sepi seorang-seorang di bilik belakang tu, sepi dia. Kadang-kadang melelehkan air mata memikirkan. Nak bercakap dengan tok dah pergi, tok wan dah pergi dah. Tak ada tok wan. Siapa dia pengganti tok wan? Nak bercakap dengan dia sebagai manusia, dia perlu bercakap. Kalau dia tak bercakap, dia sudah berhenti menjadi manusia. Tapi tak ada orang nak bercakap dengan dia. Apa sebab? Yang menduka citakan nenek tu masing-masing dengan gadget, masing-masing dengan gadget masing-masing. Tuan-tuan, Tuan Haji Izzuddin, macam mana kita nak membasmi, mengurangkan gadget yang menjadi penghalang, gadget yang menjadi dinding antara kita dengan mak, antara kita dengan ayah, antara kita dengan mertua, antara kita dengan anak-anak, antara kita dengan adik-beradik. Dan kalau kita bawa anak kita pergi makan pun, katakanlah berkeluarga makan, masing-masing sampai kedai makan, 6 orang anak, 2 orang mak bapak, semuanya, everyone is holding a gadget, everybody looking at gadget, not looking at the face of the mother and the father and the family members. This is what exactly is happening. Jadi macam mana Tuan Haji Izzuddin dengan gadget-gadget ini dan sebagainya? Sila. Baik, terima kasih yang berbahagia Datuk. Bila bercerita tentang institusi keluarga ni, saya yakin dan percaya yang berbahagia Datuk telah mendidik kami. Saya sendirilah secara tak langsung, sebab saya dan juga isteri adalah di antara alumni yang mengikuti program Datuk. So alhamdulillah banyak kesan-kesan yang saya perolehi, yang saya nampak yang baik. Sebab apa? Walaupun saya berada dalam jabatan penjara, saya bertugas bersama dengan banduan, saya rasa amat rugi kalau saya nak memulakan program pemulihan tu di dalam penjara. Sebenarnya pencegahan lebih baik daripada merawat. Jadi sebab itu kita kena start daripada rumah. Sebab tu untuk makluman yang berbahagia Datuk, yang berbahagia Dr. Nik Salida, saya juga ada program segmen saya Bila Ayah Membebel. Segmen ni perkongsian berkaitan dengan keibuapaan. Apa yang saya nampak bila saya berhadapan dengan banduan-banduan ni, kebanyakan kita ni sebenarnya bila jadi mak bapak, kita jadi mak bapak saja. Bila anak keluar, kita claim kita ni ibu bapa. Tapi bila saya tanya apa ilmu yang ada, tak ada. Pernah baca buku? Buku tak ada buku. Lepas tu buat macam mana? Umur 7 tahun pergi sekolah lah. Anak balik sekolah lah. Malam makan lah. Semayang, kalau semayang lah. Jadi tak ada satu kemahiran. Bila kita bercerita tentang mendengar ni, memang isu dia yang berbahagia Datuk, yang berbahagia Dr. Salida, memang isunya adalah masa. Tapi kalau kita tanya, Datuk yang berbahagia Datuk umur 72 tahun, masa 24 jam. Dr. Nik Salida bekerja sana, bekerja sini, masanya 24 jam. Saya pun masa 24 jam. Semua orang dalam dunia ni, Allah bagi 24 jam. Tapi dekat mana kita menguruskan masa kita? Sebab inilah sebenarnya kadang-kadang kita kekurangan dari segi masa adalah kita bagaimana kita menguruskan kualiti masa kita. Sebab apa? Ada anak mengadu, ayah ada kat rumah tapi macam tak ada. Ini isu. Ayah ada kat rumah. Saya kata ayah hujung minggu tak ada. Ayah ada tapi macam tak ada. Sebab kenapa? Ayah tak pernah tanya, ayah tak pernah borak. Sebab sebenarnya memang tuntutan sekarang ni yang berbahagia Datuk, kadang-kadang ada setengah keluarga ibu bapa yang dua-duanya bekerja. Kadang-kadang keluar gelap, balik pun gelap. Tapi sebenarnya still ada ruang. Masuk ke bilik anak, kalau anak belum tidur lagi, kan, usap, cerita, borak, still ada lagi.
Cuma nak tak nak saja kita punya kudrat kita. Bila Datuk kata pasal gadget tadi yang berbahagia Datuk, memang tak dinafikan. Saya nak maklumkan kepada yang berbahagia, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya dapati semasa saya menguruskan banduan, di kalangan banduan muda, dua benda yang saya nampak begitu kritikal kalau kita tak atasi, terutama sekali pada ibu bapa. Satu, handphone, yang kedua, motosikal. Dua benda ni. Sebab ada setengah-setengah ibu bapa, bila anak dah boleh bawa motor sendiri, dia memang dah lepas tangan dah. Lepas tu anak kata elok keluar rumah berkopiah, berkain plekat, tapi masjid tak sampai. Sebab apa? Motor punca dia. Dan yang kedua, handphone. Handphone ni yang berbahagia Datuk, saya pernah jumpa banduan kata masa dia di rumah, dia tak ada komunikasi dengan mak bapak dia. Bila saya tanya biasanya guna apa? Handphone. Bila you balik sekolah, bapak tak tanya apa aktiviti kat sekolah. Bapak tanya. Tapi biasanya saya akan bagi tahu dengan bapak saya, ayah kalau nak tahu aktiviti hari ni, ayah tolong rujuk dia punya blog. Dia punya blog. Anak dah ada blog. So maksudnya akhirnya, bukan nak kata apalah, kebanyakannya kita kadang-kadang tengok baru kita tahu aktiviti anak kita, kawan kita, sebagainya. So sudah tidak ada komunikasi. Sebab itulah tadi yang berbahagia Datuk bercerita tentang warga emas, atuk, nenek, uwan, opa yang tak ada aktiviti bercakap, yang tak ada aktiviti mendengar, tak ada siapa-siapa yang ada dengar cerita sejarah dia, kehidupan dia, susah senang dia dulu. So ini dia antara perkara-perkara. Dan saya rasa di antara perkara yang sangat penting yang Datuk cuba wujudkan hari ini adalah kompleks Anjung Husnul Khotimah, di mana memang keperluan untuk mengumpulkan warga-warga emas ni supaya dia punya rasa hati dia, pemikiran dia, ceritanya dapat disampaikan. Sebab kadang-kadang atuk dengan nenek ni nak cerita dengan cucu-cucu pun kadang-kadang gapnya jauh. Kadang-kadang cucu pun, Allah, atuk ni nak cerita apa pula dah ni kan. Tapi bila dia jumpa sama-sama kawan dia, sebab kita kena faham, bila kita bercakap dan kita mendengar, sebenarnya itu adalah ubat kekuatan untuk kita terus hidup. Dan saya yakin dan percaya, Datuk sehat begini pun, antara petua dia memang bercakap lah. Saya kenal yang berbahagia Datuk ni memang orang yang suka bercakap, mendengar. Bercakap, mendengar. Dan tadi yang berbahagia Dr. Nik Salida pun ada sebut tadi berkaitan dengan keperluan bila kita mendengar ni. Sebab kadang-kadang ibu apa dia dengar, tapi dia tak faham tentang kemahiran-kemahiran yang ada dalam mendengar tu. Sebab bila kita mendengar, kita perlu dengar isi kandungan. Itu cerita. Topik dia apa? Katalah hari ni anak kita pergi sekolah, topik dia hari persekolahan pertama musim PKPP. So mak bapak pun kena faham lah. So cerita kandungan dia apa benda. Kemudian kita tahu perasaan yang dilahirkan. Ibu bapa kena tanya. Seronok ke tak seronok pergi sekolah? Gembira ke tak gembira? Oh, gembira jumpa kawan. Apa yang dia buat jumpa kawan? So perasaan perlu didengar. Sebab ada orang dia dengar surface saja, dia tak dengar dalam. So rugi, kita dengar tapi kita tak ada kemahiran betul-betul mendengar. Dan yang ketiga, tingkah laku ataupun gerak-geri. Tadi yang berbahagia Dr. Nik Salida dah sebut berkaitan dengan tingkah laku. Sebagai seorang kaunselor, tiga-tiga perkara ini adalah perkara penting semasa saya menjalankan sesi kaunseling. Sebab kita nak tengok sama ada percakapan dia dan juga perasaan dia serta tingkah lakunya kongruen atau tidak. Selari atau tak. Dia cerita pasal perasaan sedih tapi dia ketawa. Kita pun confused juga. Mana satu yang dia punya topik utama dia? Itu berkaitan. Sebab itu saya nak mencadangkan kepada ibu bapa, tolong dapatkan kemahiran keibubapaan. Dalam kemahiran keibubapaan tu ada perkataan ataupun ada wording yang paling penting, iaitu kemahiran mendengar. Ya, Dok. Masya Allah. Tuan-tuan, kita rehat sebentar, tuan-tuan. Kita dah mendengar sajian ni. Saya sebenarnya macam terpukau, tuan-tuan dan puan. Bila mendengar tu, mata saya tak berkelip lah nampaknya, tuan-tuan dan puan. Bila kita mendengar apa yang diceritakan kepada saya. Macam perkara baru diceritakan kepada saya. Mungkin presentationnya, tuan-tuan yang melunakkan kita. Dan ingin mendengar. Tetapi, kita rehat sebentar saja, kita rehat. Mendengar pesanan daripada Yayasan Sabha. Kita dengar sekarang, insya-Allah. Anjung Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam husnul khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Insya-Allah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks
yang dinamakan Anjung Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi dan insya-Allah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. First Move Childcare Center ini, First Move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Para penonton yang dihormati sekalian, tuan-tuan, apa yang dipaparkan tu ada 3 perkara yang agaknya doktor dengan Tuan Haji tak dapat tengok dalam skrin, tapi para penonton dapat tengok. Pertama ialah Kompleks Anjung Husnul Khatimah yang juga disebut oleh Haji Izzuddin tadi, tuan-tuan. InsyaAllah kita nak bangunkan. Kita nak bangunkan kompleks ini untuk memberi satu ilmu yang ganjil ilmu itu di Malaysia. Agak foreign ilmu itu di Malaysia. Kita jarang dengar ilmu itu di Malaysia. Apa dia ilmunya? Pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Yang kita nak dirikan kompleks Anjung Husnul Khatimah ini satu-satunya dalam dunia, tuan-tuan. This is a prototype kind of institution. The only one in the world. Dan satu di Malaysia. Tak ada lagi, tuan-tuan dan puan. Apa dia? Pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Ada kurikulumnya, ada silibusnya, ada organisasinya, ada pentadbirannya, ada guru-gurunya, ada coachesnya, ada pendidiknya, ada semuanya, ada pembimbingnya. Tuan-tuan, mereka datang dengan modul 1, modul 2, modul 3. Each module running for 3 days and 2 nights. 3 days and 2 nights. Habis dia balik, orang lain datang. Habis dia balik, orang datang. Bila dia ada masa free, datang lagi. 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. 5 modul yang dihabiskan dalam masa 2 tahun. Tuan-tuan, yang miskin free datang, free. Dia punya facilities-nya 3-star hotel, 3-star hotel. Makanan 3-star hotel, penginapan 3-star hotel, jagaan 3-star hotel, ambience-nya 3-star hotel. Inilah kita nak bagi yang terbaik kepada umat, tuan-tuan. Seluruhnya dilaksanakan dengan cara yang non-profit making. Cara wakaf, cara zakat, cara infak, cara sedekah, cara fidyah, amal salih, amal jariah dan sebagainya. Mari kita sama-sama bantu. Nombor 2, buku-buku. Ada 3 buku yang saya tulis. Semua buku ni dalam 6 bulan. Ada satu buku tu baru kita 2 bulan saja, tuan-tuan. Buku yang pertama namanya Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Khidmati Ayah Bonda Hingga Akhir Hayat. Saya nak appeal dengan anak-anak kita. Anak saya lah, tuan-tuan. Jagalah ayah. Jagalah ayah masa sihat, jagalah mak masa sihat, jagalah ayah bonda masa sakit ringan, jagalah ayah bonda masa sakit berat, jagalah ayah bonda semasa ayah bonda berada dalam sakratul maut. Jaga mereka, bisikkan, talqinkan mereka waktu nyawa nak dikeluarkan daripada jasad mereka. Tuan-tuan, bila mereka sudah mati membujur jadi mayat, mandikan anak-anak, mengkafankan anak-anak, mengimamkan salat jenazah, pastikan anak-anak kita yang mengimamkan lebih afdal daripada imam-imam yang lain. Kemudian mengkebumikan, meletakkan keliang lahat anak kita, mengkuburkannya anak kita, mentalkin anak kita, mendoakan anak kita dan menjaga harta duit-duitnya anak kita. Bayarkan hutang-hutangnya, bayarkan impiannya, bayarkan apa projeknya, bayarkan apa juga komitmen kepada masyarakat itu dahulu sebelum kita faraidkan harta ibu dan ayah. Inilah tuan-tuan yang diajar dalam namanya pendidikan hujung usia untuk mati dalam husnul khatimah. Tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, kepada saudara, kepada saudari dan sebagainya. Kita teruskan tuan-tuan dan puan sebab kita nak mengakhirkan, hanya ada 7 minit lagi kita nak mengakhirkan insya-Allah. Dalam 7 minit ni kita bagi 2. Seorang dalam sekitar dalam 5 minit begitu insya-Allah dalam 14 minit ni.
InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan, tadi Haji Izzuddin mengakhirkannya dengan tuan-tuan persoalan ilmu ni. Memang tak ada ilmu, tuan-tuan. Mana ada ilmu? Parenting. Parenting, saya cerita parenting ni 35 tahun, 40 tahun yang lalu, tuan-tuan. Saya tak tahulah siapa yang mulakan, tapi agaknya macam parenting tu kita dah mula. Saya dah tulis buku, 43 buku, tuan-tuan. 43 buku, kebanyakannya parenting. Contoh, 40 kesilapan mendidik anak. Bisikan hati isteri, luahan perasaan suami. Ini semua buku-buku yang saya tulis, tuan-tuan. Tapi apa yang saya nak sebutkan, inilah sebenarnya prinsip-prinsip parenting. Until and unless we are knowledgeable, until and unless we got the skills, sukar kita nak melayari bahtera kehidupan ini untuk kita. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, kahwin kadang belajar besar-besar, tak sampai 2 tahun dah bercerai. Kahwin, tuan-tuan, kahwin lagi, buat di hotel, 5 bintang punya hotel. Tak sampai setahun dah bercerai. Dan kadar perceraian di Selangor wilayah persekutuan antara tertinggi dalam dunia. Dalam dunia, tuan-tuan, tertinggi dalam dunia. Apa antaranya, tuan-tuan dan puan? Ialah tidak ada kemahiran keibuapan. Antaranya tidak ada kemahiran dan tidak ada skill, tidak ada knowledge dalam hal mendengar. Sebagaimana yang disebutkan Tuan Haji Izzuddin tadi. Tuan-tuan, beberapa minggu yang lepas, tuan-tuan, bersama dengan Ustazah Yohanis Mak Yusof, kita ada satu program namanya Suramnya Rumah Tangga. Dan Ustazah Yohani menyebutkan antara sebab suramnya ialah jurang komunikasi antara suami dengan isteri. Macam-macam jurang, tuan-tuan dan puan. Terus saya cerita orang lain lah, kita sendirilah pasti ada jurang, tuan-tuan. Pasti ada jurang. Okey, saya nak tanyakan Ustazah jurang ni, jurang komunikasi suami isteri. Kita suka suami isteri kita ni. Macam mana kita ni? Jurang. Ada orang tak bercakap dengan isteri atau tak bercakap dengan suami. Sepatah dia tegur, sepatah bercakap, sepatah dia tegur, sepatah cakap. Bercakap, tuan-tuan, too officious. Tak diringi dengan senyum, tuan-tuan dan puan. Tak menunjukkan sifat romantismenya. Benda-benda yang macam ini, tuan-tuan dan puan. Agaknya Ustazah dan Dr. Nek Salida, apa agaknya kita nak bagi sikit, kata orang, antidote, ubat sikit kepada keluarga yang mengalami masalah hingga menyebabkan suramnya keluarga atau suramnya hubungan suami isteri itu. Sila. Yang berbahagia Datuk, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seronok kalau masuk bab rumah tangga, bab parenting ini rasa tak nak berhenti pun ya. Jadi itulah daripada perkongsian-perkongsian, daripada cerita-cerita yang saya dengar di kalangan sahabat-sahabat, di kalangan mereka yang saya tidak pernah kenal, tapi kadang-kadang mereka baca penulisan saya di akhbar-akhbar harian, mereka baca walaupun hanya satu baris ayat dalam Facebook yang saya update. Akhirnya dengan cetusan kata-kata itu menjadi satu silaturahim yang berpanjangan antara saya dengan orang yang saya tidak pernah kenal, disebabkan mereka akhirnya datang dan berkongsi masalah dan kita cuba mencari jalan penyelesaian. Dan kebanyakan masalahnya itu adalah berkaitan dengan hubungan suami isteri, rumah tangga dan juga anak-anak. Jadi kesimpulan saya yang saya perolehi daripada pengalaman ini ialah semua orang ada masalah dalam rumah tangga, dalam hubungan suami isteri, dan kebanyakannya adalah berpunca daripada tidak ada rasa hormat yang akhirnya menjadikan komunikasi kita sebagai seorang yang asing, bukan lagi sebagai seorang suami ataupun bukan lagi sebagai seorang isteri. Saya sebenarnya bukan daripada cara ataupun keluarga yang bercakap dengan kata-kata yang memujuk ataupun kata-kata yang penuh memuji ataupun berkasih sayang. Tidak, saya berlatar belakang dengan keluarga yang agak rasmi, bicara yang agak rasmi, perbuatan yang agak rasmi. Jadi bila saya mengenali suami saya dan berkahwin, rupanya dia pula daripada latar belakang keluarga yang sangat sangat puitis. Bahasa-bahasa walaupun dia bersifat harian sahaja. Jadi saya nak adapt Datuk dengan kata-kata dia dan dia nak adapt dengan cara saya mengambil masa. Jadi apa yang menjadikan kami boleh
menyesuaikan diri dan keadaan itu berubah menjadi saling faham memahami adalah kerana menghormati perbezaan. Jadi kerana itu saya percaya dalam rumah tangga kita ni kalau kahwin dengan jiran sebelah rumah sekalipun, kita ni sebenarnya dibesarkan dalam budaya yang berbeza. Dan bila kita bersatu sebagai suami isteri, perbezaan itu macam mana kita nak urus? Terutama dalam komunikasi, dalam memahami. Dan saya pun sebenarnya tidak selesa bila sudah berkahwin suami saya telefon saya 17 kali sehari. Kita di pejabat kita, dia di pejabat dia. Sekejap-sekejap telefon. Saya tanya, tadi telefon dah ada apa lagi nak tanya? Lepas tu duduk buat kerja sekejap, telefon lagi. Saya katakan, kok banyak sangat pun dah satu hari saya kira sampai 17 kali. Rupanya dia cuma nak dengar suara kita saja. Jadi akhirnya saya kata, Masya Allah, rupanya pertalian itulah menjadikan sesuatu rumah tangga itu akrab, molek, sentiasa terbina dengan utuh dan insya Allah inilah yang akan diikuti oleh anak-anak. Jadi saya rasa betul apa yang Datuk sebut tadi, jurang itu kadang-kadang berasal daripada komunikasi saja. Kadang-kadang genap 10 tahun berkahwin kita kena betulkan komunikasi. Nama panggilan mungkin perlu diubah. Daripada yang dah romantik kepada yang lebih romantik. Dah lebih romantik, lebih romantik lagi. Kerana perubahan-perubahan itu seperti membawa aura yang baru dalam rumah tangga yang memperbaharui sebenarnya kasih sayang dan rasa hormat. Jadi benda yang simple saja sebenarnya Datuk, nama-nama panggilan yang kita panggil pada pasangan-pasangan kita nama satu benda yang simple, tetapi yang simple itulah kadang-kadang melahirkan rasa hormat. Ada isteri panggil suami dia ayah ataupun papa ataupun abi, panggil apa yang anak panggil. Tapi bila dia genap 10 tahun dia nak ubah, dia nak dipanggil abang pula. Genap 10 tahun dia ubah, dia nak panggil sayang pula. Dan panggilan-panggilan ini sebenarnya memperbaharui sebenarnya komunikasi dalam rumah tangga. Jadi saya rasa di akhir ini antara tipsnya ialah setiap 10 tahun ataupun 5 tahun perbaharui nama-nama panggilan supaya dia menjadi seperti seolah-olah pengantin baru yang baru memperbaharui kahwinan. Agaknya doktor dah kahwin 21 tahun. Doktor panggil suami sekarang apa agaknya Rahsia lah Datuk. Rahsia. Itu yang nama panggilan tahun bila tu dia kena tanya sebab dia perbaharui kan. Tapi kalau Datuk tanya pun rahsia juga. Yalah. Tuan-tuan, Masya Allah. Ini dia ada privasi, kerahsiaan suami isteri dan sebagainya. Tetapi tuan-tuannya jangan rahsiakan dengan anak. Kalau kita nampak tunjukkan kasih sayang dengan suami, dengan isteri kita, anak biar tengok tuan-tuan. Kalau kita pegang isteri kita depan-depan anak kita, kalau kita peluk isteri kita depan-depan anak kita, apa masalahnya? Tuan-tuan, tak tahulah saya melahirkan, begitu juga dengan anak-anak. Saya melahirkan kasih sayang dengan anak-anak. Anak saya yang tua sekali dah 45 tahun, seorang perempuan, seorang lawyer. Tapi saya tanyalah mana-mana, saya peluk dia, saya cium dia. Cium tuan-tuan, cium anak saya. Apa masalah saya nak cium? Asal memanglah tuan-tuan. Habis saya bercakap dengan dia tu, biasa dengan anak-anak ni, ujungnya mesti sayang, I love you, sayang, sayang. Tuan-tuan perempuan inilah agaknya mungkinlah tuan-tuan perempuan agaknya Allah beri kekuatan. Sebab itu bila saya buat summer camp tuan-tuan untuk mak bapak ni 5 perkara. Ingat tak Din? Ingat. Salam mak, cium tangan mak, dakap tubuh mak sebelah kanan, dakap sebelah kiri, cium dahi, bisik di telinga sebelah kanan. I love you mama, I love you mama, I love you mama. Itulah yang kami ajar. Ustazah bila saya jumpa di mana-mana di Malaysia ni, bayangkan 1.2 juta. Dalam masa 40 tahun, 1.2 juta manusia ikut program. So manusia itu bertabur seluruh Malaysia. Minta maaf saya nak sebut ni tuan-tuan. Agaknya pasal nak membalas budi saya pun tak tahu. Bila-bila saya makan di restoran di mana-mana, kebanyakan, almost 80%, ada orang yang membayarnya dan mereka tak bagi tahu siapa yang membayarnya. Kaunter ataupun tidak bagi tahu kita siapa yang membayarkannya. Agaknya inilah guru-guru di mana pun, Izzuddin yang menjadi guru, jadi kaunselor. Tuan-tuan akan merasakan inilah tuan-tuan, imbuhan yang kita terima. Yang inilah yang mengerlipkan hati-hati insan di permukaan bumi ini, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, apalagi macam Dr. Nik Salida, cikgu guru kan, guru universiti, berapa banyak graduan-graduan yang sudah keluar, graduan yang masih ada lagi. Bayangkan tuan-tuan, tiap satu orang kali 5 dengan mak ayah adik-beradiknya. Kali 5 mak ayah adik-beradiknya. Jumpa di mana-mana tuan-tuan. Allah, inilah
hebatnya kita kalau kita memegang jawatan sebagai guru. Saya nak pergi kepada Izzuddin. Yang akhirnya, Haji Izzuddin, ya, kita dah bincang tentang suami isteri dan sebagainya. Saya tadi ada sebut, maknanya kalau kita time ni, there is such thing as quality time and quantity time. Tapi bila kita cerita tentang hal maknanya mendengar ni, there is such thing as quality listening and quantity listening. Antara quality, kita baca buku, saya nak tanya Haji Izzuddin, you baca, buat master's degree, buat kajian, buat tesis, macam-macam kita baca. Ada tak bezanya apa dalam teori dan apa dalam realiti? Sila. Baik, terima kasih Yang Berbahagia Datuk, Yang Berbahagia Dr. Nik Salida, tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian. Memanglah apa yang dicadangkan oleh teori sepatutnya berdasarkan kajian, kita ni perlu peruntukkan masa kita mendengar dan juga bercakap ini sepatutnya kita mendengar lebih banyak daripada bercakap. Tapi kajian membuktikan bahawa 70% kita memperuntukkan komunikasi berbanding dengan 30% sahaja kita mendengar. So daripada situ pun kita dah nampak kebanyakannya kita ni lebih suka bercakap, terutama sekali bercakap hal orang berbanding dengan mendengar daripada apa yang kita rasa sendiri. So memang ada perbezaan antara teori dan juga realiti. Sebab saya nampak ibu bapa tahu bahawa kemahiran mendengar dengan anak-anak ni adalah satu kemahiran yang penting. Tetapi apa yang berlaku sebaliknya. Bila kita berjumpa dengan anak-anak, katanya mak ayah tak ada masa nak dengar. Mak ayah lebih sibuk dengan handphone. Mak ayah terpaksa uruskan hal-hal pekerjaan dan sebagainya. Jadi mereka tak ada tempat untuk meluahkan. Jadi yang kita bimbang sekarang ni, inilah aplikasi-aplikasi yang muncul. Adanya TikTok, adanya Bigo, kan? Jadi mereka mendapat penghargaan dan juga mendapat pujian daripada netizen ataupun orang-orang yang menonton. Tak dapat pujian daripada ibu bapa. Kadang-kadang dia pakai baju baru, mak pun tak tengok, ayah pun tak perasan. Kadang-kadang dia berperwatakan lain daripada yang lain, mak pun tak perasan. Sebab bila bercerita tentang mendengar ni, kita bukan guna diri kita untuk telinga saja. Kita guna diri mata kita. Mata tujuan dia untuk melihat pergerakan, gerak-geri. Sebab setiap anak ni dia ada baseline dia tu. Kita tahu. Contohnya kalau saya yakin dan percaya Dr. Nik Salida pun ada tips-tips ataupun ada rahsia-rahsia dia lah. Contohnya bila suami berdehem je kita dah tahu dah. Dia mesti nak kopi O contohnya. Kopi O pun sampai. Kan? So suami pun terkejut. Abang memang ada tapi tak cakap lagi. Abang punya dehem tu saya tahu. Begitu juga dengan anak. Sebab tu cantiknya macam contohnya anak belajar. Jangan tunggu anak minta. Dia bila minta ni dia tak jadi cantik. So nampak tengok saya ini yang mak saya amalkan. Masa saya belajar dulu mak saya cakap mak ni nak ajar kau belajar, mak pun tak pandai sangat. Tapi apa yang mak ada, kepakaran yang mak betul-betul pakar adalah buat Milo untuk engkau. So sambil setengah kita belajar tu dia akan bancuhkan Milo, dia letak kat tepi. Semoga inilah seolah-olah komunikasi dia dengan kita. So bila kita tengah study tu, Milo tu ada seolah-olah dia ada dengan kita. Sedangkan dia pun tak pandai, dia pun tak tahu kita nak tanya benda-benda. Dia kata mak pun bukan belajar benda-benda macam ni. Tapi itulah kemahiran yang kita perlu ada. Sebab tu saya cakap Yang Berbahagia Datuk, pentingnya kemahiran ni. Sebab bila kita duduk dalam kelompok, kadang-kadang kita pergi seminar keibu-bapaan, kita jumpa ibu bapa yang lain. Jadi bila jumpa ibu bapa yang lain, mereka pun berkongsi idea dan pengalaman. Daripada situlah kita kutip satu demi satu. Oh rupanya macam ni. Sebab ramai yang tak perasan. Sebab anak kita, kadang-kadang saya jumpa dengan ibu bapa, dia kata anak saya nombor 1 tak macam anak nombor 2. Tuan-tuan, kalau Allah jadikan anak nombor 1 sama, nombor 2 sama, nombor 3 sama, nombor 4 sama, lelaki sama, perempuan sama, jadi senang sangat jadi mak bapak tu. Jadi rugilah kita tak dapat diuji dan kita tak sabar, Allah tak bagilah kita syurga. Kan? Jadi setiap anak tu ada beza-beza. Anak lelaki cari lain kaedah cara dia, anak perempuan lain kaedah cara dia, anak yang bongsu lain kaedah dia. Kita kena tambah ilmu. Sebab itu kadang-kadang kita tak perasan bahawa setiap anak ni dia ada personality diri masing-masing. Bukan saja anak, itu yang disebutkan oleh Dr. Nik Salida tadi. Belum tentu kahwin sebelah rumah bahagia. Sebab pada minggu yang lepas itu, 2 hari yang lepas, saya bersama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat membincangkan tentang bagaimana membina keluarga bahagia. So bila sebut pasal membina keluarga bahagia ni, membina ni dia satu proses. Dia tak terus jadi bahagia, tak. Dia ada proses mengenali antara satu sama lain,
orang Negeri Sembilan, kahwin dengan orang Kedah, bahasanya berbeza. Saya ingat lagi pertama sekali masa saya dapat anak dulu, orang rumah saya kata apa? Hari ni anak bebai lah bang, bebai. Saya ni orang Negeri Sembilan apa kata Datuk? Bebai ni bila saya kata, bebal ni pada saya, takkan dia cakap anak saya ni bodoh pula kan? Tak elok pula. Tapi dalam bahasa Kedah, bebai ni buas, aktif. Jadi benda-benda itu pun kita kena saling bantu-membantu. Sebab tu saya hari tu kongsi ada 4 asas. Bila kita membina keluarga bahagia, bila kita nak bincang isu pasal pendengaran, ada 4 tiang dalam keluarga ni Datuk. Yang pertama sekali, jangan cari perbezaan. Tolong cari persamaan. Cari persamaan. Kalau kita cari perbezaan nanti susah hidup kita. Semuanya berlaga angin. Kadang-kadang kita pun heran. Lagi orang tu tak suka buat, lagi itu yang kita buat. Itu cabaran kita. Yang kedua yang bagi Datuk, memahami antara satu sama lain. Dan yang ketiga yang bagi Datuk, tolak ansur. Mesti ada tolak ansur. Dan yang terakhir sekali, perbincangan. Kalau tak bincang ni susah. Bila saya buat sesi kaunseling dengan isteri-isteri, bila saya kata, puan balik bincanglah dengan suami. Suami saya susah nak buat bincang. Bincang ni entahlah, tak tahulah macam mana nak berbincang. Jadi kemahiran mendengar ni adalah satu kemahiran yang sangat penting. Teori dan realitinya sangat jauh berbeza, tetapi saya nak bagi tahu kepada ibu bapa bahawa terus tuntut ilmu, terus cari pengalaman. Mudah-mudahan kita membina sebuah keluarga yang bahagia dengan kita memahami isi hati isteri dan juga memahami isi hati anak-anak. InsyaAllah tu. Masya-Allah. Tuan-tuan, kita kena sambung lagi tuan-tuan. Kena sambung lagi. Sebab saya rasalah tuan-tuan pun akan merasakan, buku-buku pun kata begitu tuan-tuan. Selagi kita tidak menguasai ilmu dan kemahiran dan mempraktik mendengar ni dengan cara yang betul-betul dapat mencapaikan matlamat hidup kita sebagaimana Rasulullah menyebutkan. Contoh kita tidak 2, tidak 3. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selagi itulah tuan-tuan dan puan, kita tidak dapat mendabik dada. Aku sudah bahagia, rumah tanggaku sudah bahagia, baiti jannati dan sebagainya tuan-tuan dan puan. Saya minta mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Carilah ilmu tuan-tuan, cari ilmu. Kalau ada bengkel di mana-mana pun bawa kereta. Tuan-tuan duduk Seremban, bengkel di Kuala Lumpur bawa kereta tuan-tuan. Hatta ada orang tuan-tuan, saya ingat masa saya buat dulu parenting dan sebagainya, orang Singapura datang tuan-tuan, Singapura 3 kereta orang Singapura datang. Begitulah. Maknanya keinginan mereka untuk mencari ilmu semata-mata untuk menjadikan tapak kepada kebahagiaan rumah tangga mereka. Antaranya yang kita bincang tuan-tuan, dia punya ingredient dia ialah mendengar, kemahiran mendengar, kebolehan mendengar, kebijaksanaan mendengar dan sebagainya. Terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Salida yang dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini. Terima kasih kepada Tuan Haji Izzuddin yang dapat juga bersama kali yang ketiga pada malam ini dan kali yang kedua untuk Dr. Salida. Dan terima kasih kepada para penonton, tuan-tuan dan perempuan. Saya pun tak tahu nak menggambarkan betapa syukur kepada Allah dan terima kasih kepada tuan yang menyokong program ini tuan-tuan dan puan. Jangan lupa tuan-tuan. Besok pagi saya nak buat announcement sikit. Besok pagi titisan embun pagi. Betapa tuan-tuan, 129 pagi besok tak dapat diadakan tuan-tuan. Kerana saya ada appointment pukul 8 pagi, tepat 8 pagi. Saya ada appointment di satu tempat. Dan appointment itu tidak boleh saya tangguh-tangguh dan sebagainya tuan-tuan. Jadi saya harap besok tak ada tuan-tuan. Tapi besok hari Jumaat, besok hari Khamis. Besok hari Khamis tuan-tuan dan puan, insya-Allah malam besok kita ada. Malam besok pukul 9 suku kita meneruskan tradisi. Tradisi ini di bawah payung namanya Salam Husnul Khatimah. Payung kita ni Salam Husnul Khatimah. Jadi tuan-tuan minta saya ulang lagi. Besok titisan embun pagi yang nampaknya begitu popular, yang mempunyai rating yang sangat tinggi itu, tak dapat diadakan besok. Jadi tapi malam kita terus ada pukul 9 suku malam dengan satu perbincangan dengan tajuk yang lain pula pada malam besok. Sekali lagi terima kasih kepada ahli panel 2 orang yang dapat meraihkan kita, meraihkan tuan-tuan pada malam ini. Mudah-mudahan kita dapat jumpa lagi tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.